Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam Tirmizi wa ma jaa fi karahiyati at-ta'liq. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Madduwah قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلت ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه وفي الباب عن عقبة ابن عامر وما جاء في تبريد الحمى بالماء وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأهوص عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار فأبردوها بالماء وفي الباب أن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة الزبير وعائشة وبقال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء وبه قال حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود ابن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق نعار. Ini bab larangan daripada tangkal. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Isa bin Abdurrahman katanya, aku masuk menemui Abdullah bin Ukaim melawatnya dan dia ada penyakit humrah, mana penyakit bengkak. Aku pun berkata, tidak maukah kamu menggantungkan sesuatu, yakni sebagai tangkal azimat? Beliau menjawab, mati itu lebih dekat lagi daripada tangkal di leher. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menggantungkan sesuatu sebagai tangkal, maka dibiarkan dia itu kepadanya. Hadis Abdullah bin Ukaim kami hanya mengetahuinya daripada hadis Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Lailah, dan Abdullah bin Ukaim itu tidak mendengar daripada Nabi SAW. Dan beliau di zaman Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW menulis surat kepada kami. Kemudian hadis satu lagi itu bima'nahu, nahwahu bima'nahu, lebih kurang seperti itu, sama makna. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir. Ini bab berhubung dengan menyejukkan demam dengan air.
Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij daripada Nabi SAW, baginda bersabda, demam itu satu wak ataupun satu bahang, satu hembusan daripada neraka. Maka sejukkanlah ianya itu dengan air. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, Ibni Umar, Ibnu Abbas dan isteri Zubair dan Aisyah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya demam itu daripada faih, daripada bahang api neraka Jahannam, maka sejukkanlah ia dengan air. Kemudian riwayat satu lagi daripada Asma binti Abi Bakar daripada Nabi SAW, lebih kurang seperti itu. Kemudian Imam Tirmizi berkata, pada hadis Asma itu ada cerita yang lebih panjang daripada ini, dan kedua-dua hadis ini adalah sahih. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW mengajarkan mereka itu kerana penyakit demam dan kerana penyakit-penyakit semuanya, Nabi SAW mengajar supaya diucapkan dengan Bismillahil Kabir, dengan nama Allah yang besar. A'udzubillahil Azim, aku berlindung dengan Allah yang agung, min syarri kulli irkin na'ar, daripada kejahatan setiap urat yang memancukan darah, wa min syarri harin nar, dari segala kejahatan kepanasan neraka. Hadza hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadis Ibrahim. Hadis ini gharib, kita tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Ibrahim bin Ismail bin Ibni Abi Habibah. Wa Ibrahim yudha'afu fil hadis. Ibrahim itu dikatakan dhaif dalam hadis, dan diriwayatkan dengan irqun ya'ar, yakni sawat, mana memancut dengan mengeluarkan bunyi. Jadi bab yang pertama kita baca pada malam ni itu larangan daripada ta'liq conti lama. Akhir dulu 7 bila 3. Ini bab larangan daripada ta'liq fi karahiyati ta'liq. Karahiyah, seperti yang biasa kita bincang, karahiyah di sini dengan makna larangan, tidak seperti karahah fiqh. Karahah fiqh tu makruh, mana buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, boleh buat tak buat lagi molek. Jadi karahiyah di sini makna dengan erti larangan. Larangan daripada menggantungkan, yakni menggantung apa-apa bentuk tangkal lah, azimat, suatu jampi yang diletakkan dalam satu benda lalu diikat. Biasanya diletakkan pada leher. Riwayat daripada sahabat ni, riwayat daripada aku masuk menziarahi Abdullah bin Uqaim yang sakit ni. Jadi dia ada penyakit humrah. Penyakit humrah ni mana penyakit yang naik di muka dan tubuh, sejenis bekak, kata Fairuz Zabadi. Jadi dia kata, tidak mahukah kamu gantung sesuatu mana sebagai azimat. Jadi dia kata maut tu lebih dekat lagi. Maknanya kematian tu kalau nisbah kepada tangkal yang digantungkan di leher, lebih dekat lagi mati. Maknanya kalau mati nak mari buat gapo pun tak jadi kerja dah. Apatah lagi
dia berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai larangan man ta'allaqa, sesiapa menggantungkan sesuatu yakni di leher dia, wukila ilaihi, kalau mudah kan lock dia, lock dia. Jadi gapo-gapo sebenar ni bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Mana kalau seseorang itu meninggalkan tangkal ini, mana dia tidak pakai azimat, maka berarti dia berserah penyakit dia ni kepada Allah Ta'ala. Jadi wukila ilaihi ini dengan makna kinayah. Maknanya dibiarkan dia bersendirian, maknanya dia tidak lagi mendapat pertolongan Allah. Kata Mulla Ali Al-Qari dalam Tuhfatul Ahwazi ni, Mulla Ali Al-Qari berkata sebabnya ialah ini satu bentuk syirik. Maknanya bergantung kepada sesuatu yang tidak syar'i, itu dikira sebagai syirik. Yang mana pergantungan kita dengan syar'i ni, pergantungan kita dengan sesuatu benda yang dikatakan satu pergantungan menurut syarak syar'i, bila mana ada sebab musabab. Kalau kita bergantung dengan seorang doktor, ia memberitahu kepada kita penyakit ni, ubat ni, dah makan sikit-sikit, itu tidak dikatakan syirik. Sebab apa? Sebab pada benda yang dijadikan sebagai ubat itu, Allah SWT telah letakkan asbab kesembuhan di situ. Kita tahu dah, paracetamol boleh menghilangkan sakit kepala, boleh melegakan demam kita. Jadi benda tu telah dikaji dan terbukti beberapa kali berdasar kepada pengalaman dapat memberi kesan kepada penyakit, maka itu dikatakan sebagai sebab syar'i. Dalam menentukan benda ni syar'i ataupun tidak syar'i, dia mestilah terikat dengan hukum sebab musabab. Maknanya ada sebab yang zahir, maknanya benda tu boleh terbukti dengan kajian. Orang hak ambil dia pun ada pengalaman. Mujarrad orang panggil. Mujarrad ni makna terbukti, berkesan. Jadi sebab yang zahir. Jadi sekarang ni menggantungkan tangkal di leher ni atas gapo? Atas sebab gapo? Atas sebab benda tu diikat ke ataupun benda tu ada sesuatu. Kalau orang tu pakai, kita kata pakai gading gajah ke, gigi rimau ke, jadi adakah disebabkan benda tu ada di tubuh dia, maka dia akan jadi gagah, dia akan jadi sembuh ke? Jadi benda tu boleh dihurai mengikut sahih ke tidak? Boleh dihuraikan dari segi asbab musabab dia ada ke tidak? Jadi kalau tak boleh nak hurai, maka bergantung dengan benda tu dikira sebagai benda yang tidak syar'i, syirik. Wa qala Tibi, kata Tibi, boleh jadi dia berlindung dengan Allah Ta'ala dengan menggantungkan auzah. Maknanya satu bentuk perlindungan kerana ini li'annahu kana minal mutawakkilin, kerana dia seorang yang bertawakal. Wa in jaza li ghairihi. Jadi dia kata lagu ni oleh kerana dia seorang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, jadi dia tak sih. Walaupun untuk orang lain harus. Jadi adakah menggantungkan tangkal ni secara mutlak syirik ataupun ada keharusan? Jadi bawah tu dia ada. Ada. Tak apalah, kita baca dulu apa yang disyarah oleh Maulana Mubarak Furi di sini. Sesiapa yang menggantungkan sesuatu, mana dia menggantungkan diri dia dengan sesuatu daripada ta'wizat, daripada ta'wiz ni, benda-benda azimat, tangkal apa semua ni dan sebagainya, dengan beretikad bahawa itu mendatangkan manfaat atau dapat menolak mudarat daripadanya itu, maka
wukila ilaihi, dibiarkan dia dengan benda tu, maknanya dia tidak mendapat pertolongan Allah Taala. Ai khuliya ila zalika syai', mana dia diserahkan kepada benda tu. Wa turika bainahu wa bainah, mana dia seperti tadi lah, mana diserahkan dia tu kepada benda tu, sedangkan benda tu tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi mudarat. Wal hadithu ustudilla bihi man qala bi karahiyati ta'liqit tamaim. Hadis ini menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan larangan, tak boleh menggantungkan tangkal azimat ni, dan ahli ilmu berbeza pendapat. Kata Syekh Siddiq Hasan Al-Qannuji dalam kitab dia Ad-Dinul Khalis, ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan mereka sesudahnya berselisih pendapat berhubung dengan menggantungkan azimat yang diperbuat daripada, yang ditulis daripada Al-Quran dan nama-nama Allah dan sifat-sifat dia. Had ni khilaf. Tapi kalau benda tu digantung tu, mana kita kata gading gajah ke, dah digantung batu jek ke, dah tu memang tak boleh lah. Tak boleh sama sekali. Adapun gantung di tubuh kita ni dengan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah Ta'ala, satu golongan kata boleh. Ini adalah pendapat Ibnu Amar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini juga yang zahir daripada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah. Ini juga pendapat Aisyah yang ada diriwayatkan, dan ini juga pendapat Abu Ja'far Al-Baqir, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kemudian hadis yang mengatakan bahawa inna ruqa jampi-jampi wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jampi, azimat, tangkal ni syirik. Jadi mereka kata hadis ni hak mana ada membawa pada syirik lah. Kita nampak di sini kalau mengikut pendapat Abdullah bin Amr, mana boleh. Mana boleh digantungkan di tubuh kita ni azimat yang dibuat daripada, yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan nama-nama Allah Ta'ala. Tulis Ar-Rahman, gantung tekuk. Ataupun ayat-ayat jampi dibaca lalu gantung. Itu kalau mengikut pendapat Abdullah bin Amr bin Al-As boleh. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun dalam kitab Tauhid dia pun kata benda ni khilaf. Khilaf. Ia menjadi dalil kepada Abdullah bin Amr boleh gantung tadi, iaitu dalam hadis Abu Daud. Dalam hadis Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza fazi'a ahadukum fin naum falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurrah." Dalam hadis Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu terkejut, lalu dia terjaga dalam tidur dia, terjaga dari tidur dia dalam keadaan dia terkejut, maka hendaklah dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min ghadabihi, daripada kemurkaannya, wa iqabihi, daripada azab seksaannya, dan dari segala kejahatan hamba-Nya, dan dari hembusan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung daripada syaitan ni hadir. Jadi kalau siapa-siapa baca ni, dia tidak akan mendapat mudarat. Jadi wakana, dalam hadis ni ada disebutkan oleh perawi, wakana Abdullah ibn Amr, wakana Abdullah ibn Amr yu'allimuha man balagha min waladih. Abdullah bin Amr ni dia ajar kepada anak-anak dia hak baligh.
Wa man lam yablugh minhum, begitu juga hak belum balik lagi dia ajar. Katabaha fi sakin, dia suruh tulis di kertas, summa allaqaha fi unuki, lalu digantung di leher. Maknanya ini menjadi amal Abdullah bin Amr bin Al-As, mana tulis di kertas, lalu digantung di leher. Ini hadis ni Khatib Tabrizi dia sebut dalam kitab Mishkat dia, nombor 2477 dalam kitab Mishkat. Kita tengok balik hak Maulana Abu Arfuri kata, wa qalat ta'ifatun la yajuzu zalik. Satu kumpulan ulama pula kata tak boleh. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ini yang zahir daripada pendapat Huzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Uqaim, perawi hadis ni. Dan ini juga pendapat satu kumpulan tabi'in, termasuklah murid-murid Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad dalam satu riwayat yang dipilih oleh kebanyakan ashab dia dan diputuskan oleh ulama mutaakhirin mazhab Ahmad, dan mereka berhujah dengan hadis ni lah, hadis bab ni dan hadis-hadis yang semakna dengannya. Sebagai ulama kata inilah hak sahih, maknanya tak boleh. Tak boleh. Liwujuhin, kerana beberapa sebab, tiga sebab. Liwujuhin salasah tazharu lil muta'ammil. Kalau orang tengok dengan perhati molek, dia akan nampak tiga wajah ni memang kukuh, kata dia. Sebab yang pertama, umumun nahyi, mana Nabi larang. Nabi larang itu secara umum. Dan tidak ada mukhassis, tidak ada sesuatu yang mengkhususkan umum ini. Dan yang kedua, kerana saddu zara'i, mana sebagai penyekat, mana asal boleh tetapi disekat. Saddu zara'i, mana menutup jalan, kerana ia membawa kepada menggantungkan sesuatu yang tidak bersifat demikian. Maknanya orang itu gantung, boleh jadi dia gantung huruf-huruf, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu huruf ni gapo maksud dia. Jadi kalau kita ambil cerita ulama ia setuju dengan boleh mengatakan boleh gantung azimat di sini dengan ayat-ayat Al-Quran. Mana boleh tu dengan syarat jaga molek lah, jangan buat masuk tandas, jangan pergi ke tempat-tempat yang kotor. Maknanya kena jaga banyak perkara lah. Jadi saddu zara'i tadi, takut-takut orang tu bawa benda ni ke tempat yang tidak terhormat, dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi dilarang. Jadi larang tu bukan kerana syirik, bukan kerana tak boleh, tetapi takut tidak terjaga kesucian ayat Al-Quran yang ada dalam azimat tadi. Itulah hak disebutkan di sini, annahu idza 'allaqa fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja'i wa nahwi dzalik. Yang ketiga, sebab yang ketiga, bila mana dia gantung, mana tentu dah dia akan orang yang gantung tadi dia akan menghina, membawa ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya dia bawa dalam keadaan dia qada hajat, dia beristinja dan sebagainya. Tak sesuai. Jadi saddu zari'ah tadi, takut-takut dia gantung benda yang dia tak faham. Kalau katalah orang yang gantung wafak ni, gantung azimat ni, dia tulis dalam bentuk rumus. Oleh kerana nak elak daripada tulis ayat Al-Quran, patut ayat Quran ni pakai di budak ni pergi rata, masuk tandas di situ di sini. Jadi dia pun tulis dalam bentuk rumus lah, simbol. Contoh mudahnya, Bismillahirrahmanirrahim, bila ulama kira mengikut bilangan huruf tu, tubik 7-8 tu maknanya jumlah kepada huruf Bismillahirrahmanirrahim tu kira-kira berapa?
Sebab ba tu dua. Ba tu dua, dal tu 4, jim tu 3. Adalah dia punya bilangan tu. Jadi keseluruhan huruf-huruf yang terdapat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kalau capur dia tubik jumlah 786. Jadi 786 tu ditulis pada kertas dan diniatkan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Bila dipakai kepada budak itu sebagai ta'wiz, pelindung. Jadi orang yang buat, dia faham lah benda tu. Maknanya dia sebagai baca jampi. Dia tulis, dia baca. Dia niat untuk melindungi budak tu tadi. Jadi kepada orang tak faham, dah. Dia tengok, dia buka tulis 78. Jadi dia pun tulis 78. Lepas tu dia pun percaya angka tu. Sedangkan angka tu dia hanya simbol, dia hanya rumus. Mana sebagai tanda je. Bukan kata bubuh nombor 78 tu maka ada keramat. Jadi supaya orang black metal lah, the number of the beast. Jadi 78 tu dia bukan kata ada kuasa pada angka tu, tetapi itu hanya simbol kepada jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis dengan diniatkan sebagai jampi. Mudah-mudahan berguna kepada orang yang pakar. Jadi boleh kepada orang tak pandai, dia tengok, dia kata, Tok Haji tu dia tulis di kertas ni 78. Jadi dia pun salih 78. Payah pakar. Kalau lagu tu, lama-lama dia akan etikok nombor ni 78. Padahal maksud dia bismillah. Bapa tulis bismillah dengan 78 tadi untuk elok daripada budak tu pergi rata. Pergi rata. Sebab dia beza 78 tulis 78 dengan bismillah ni. Tapi maksud dia tu sebagai pelindungnya. Jadi sebab itulah ulama kata tak sah lah. Tak sah gantung azimat walaupun dengan ayat Quran sebab takut tadi. Orang yang tak faham dia akan salah guna. Jadi hak Maulana Mubarak Furi ni masih lagi dia petik kata-kata Siddiq Hasan Qanuji. Siddiq Hasan Qanuji ni ulama India, Al-Bhopali, ulama India hak aliran hadis. Jadi kata dia berdasarkan kepada hadis-hadis ni, mana kalau kita tengok molek bertiga amalan para salaf akan ternyata kepada kita bahawa Islam ni ganjil ni, terasing ni. Maknanya jadi kepelek pula kalau amal Islam ni. Terutamanya bila engkau mengetahui betapa besarnya perkara yang dilakukan oleh golongan setelah daripada kurun yang terdahulu ni yang terpuji, iaitu mereka ni mengagungkan kubur. Maknanya daripada perbuatan gantung azimat ni, percaya keramat sesuatu ni, bukan setakat orang tu yakin kepada azimat, dia akan pergi pada benda-benda lain, melarat kepada banyak perkara yang mana berbeza ni daripada pengamalan salaf terdahulu. Tidak pernah dibuat oleh salaf terdahulu, yang mana mereka ni mengagungkan kubur. Maknanya kalau mereka tu ada sakit ke apa, mereka akan pergi kubur. Dia jadikan kubur ni sebagai masjid. Maknanya doa semaya pun situ. Nak tupai berkat, nak suruh sembuh penyakit. Orang tempat kita pun ada dulu. Kalau anak demam ni kak, dia kata kita mandilah budak ni. Di kubur tu ada telaga. Mandi situ. Itu benda-benda yang menyebabkan ulama lari. Sebab apa? Sebab demo ni percaya bahawa dengan melakukan amalan tertentu, bacaan tertentu ni dekat dengan kubur wali tertentu ni, maka akan memberi manfaat, akan menolak mudarat daripada seseorang. Ini syirik. Begitu juga wal iqbalu ilaiha bil qalbi wal wajhi. Mana hadap dengan penuh hati, hadap dengan tunduk muka. Wasarfud du'a wasarfid du'a da'wat.
Mana mereka tumpukan segala doa-doa warahbat, segala hajat keinginan tadi terhadap tuan punya kubur tadi, warahbat kegerunan. Maknanya kalau buat sesuatu mereka bimbang orang dalam kubur ni akan murka. Wa anwa'il ibadati lati, dan pelbagai bentuk ibadat-ibadat yang mana hak asalnya hak bagi Allah Taala, tak ada layak orang lain. Ini sungguh kita nampak satu bentuk benda yang asing daripada Islam. Sebab berpunca daripada apa? Berpunca daripada mempercayai sesuatu ni. Sesuatu seperti menggantungkan azimat. Maknanya menggantungkan azimat ni percaya kepada sesuatu yang tidak zahir ni boleh melarat kepada pemujaan, mengagungkan tuan punya kubur ni. Seperti mana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu seru selain daripada Allah Ta'ala benda-benda yang tidak dapat memberi manfaat kepada kamu dan tidak dapat memberi mudarat kepada kamu. Kalau kamu buat juga, maka kamu tergolong dari kalangan orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim ni siapa dia? Orang yang syirik lah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah SWT mengenakan kamu, menyebabkan kamu terkena dengan mudarat, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya itu melainkan dia juga. Sebab mari daripada dia juga. Wa in yurid ka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau dia memberi kebaikan kepada engkau, maka tidak akan siapa yang dapat menghalang kurniaan dia itu kepada engkau. Itu kata Siddiq Hasan Khan. Qultu, kata dia lagi, qultu ni kata saya, kata kira-kira Maulana Mubarak Furi lah. Dia kata Islam ni sudah jadi terasih satu perkara, hukum dengan satu masalah ni satu perkara yang lain. Jadi kalau mengikut Maulana Mubarak Furi, kata dia di sini, seolah-olah tak ada kena-mengena dengan perbuatan syirik di kubur tu dengan amalan pakai azimat ni. Tak ada kena-mengena, suku tu, benda lain-lain. Jadi pendapat wajah yang ketiga yang terdahulu tadi, yang menghalang daripada gantung ta'liq itu sangat lemah. Sebab apa? Sebab tidak ada halangnya untuk seseorang itu cabut azimat yang dia pakai bila mana dia nak qada hajat. Dia cabut seketika, kemudian dia gantung semula. Tak ada masalah. Warrajih, yang lebih kuat dalam masalah ni, anna tarka ta'liq afdalu min kulli halin binisbati ila ta'liq alladhi jawazahu ba'dul ahli al-ilmi bina'an ala an yakuna bima sabata la bima lam yathbut li'anna taqwa laha maratib wa kadzalika al-ikhlas. Kata dia, tidak pakai ta'liq ni lebih utama pada semua keadaan berhubung dengan ta'liq yang boleh, yang dibenarkan oleh sebahagian ulama. Maknanya seperti yang kita sebut tadi, sebahagian ulama kata gantung azimat di tubuh ni tak apa. Maknanya tulis bismillah kau gapo kau dah gantung tubuh harus. Kalau nama-nama Allah harus. Kalau nama tak tahu gapo bahasa kita pun tak faham, tu tak boleh. Tak boleh. Sebab jadi syirik. Jadi kalau tulis nama Allah, seolah-olah kita minta doa dengan Allah Ta'ala dengan ada benda ni, sentiasa dapat perlindungan, itu dibenarkan. Tetapi hak tak boleh di sini kata dia, hak lebih afdalnya di sini, hak lebih afdal di sini, berhubung dengan orang yang tawakal ni. Hak moleknya tak sah. Maknanya kalau kata bertawakal kepada Allah Ta'ala tu memang tawakal dengan baca doa saja. Mana tak payah dia gantung sesuatu. Pakai dengan sentiasa baca doa.
Hak tu lebih baik lagi, lebih selamat. Lebih selamat daripada syubhat, daripada sangka buruk orang terhadap diri dia. Jadi tawakal ni maknanya kalau orang tu bergantung tinggi kepada Allah Ta'ala, memang dia tidak akan gantung lah apa jua bentuk azimah. Kalau orang tu tawakal rendah, dia tak ada iman, maka dia akan gantung tangkal-tangkal azimah yang syirik. Kalau orang tu ada iman, dia hanya gantung hak-hak yang dibenarkan oleh syarak. Tapi hak moleknya tak ada. Seperti mana takwa ni dia ada peringkat-peringkat. Ikhlas pun lagu tu juga ada peringkat-peringkat. Jadi kesimpulan di sini yang dimaksudkan dengan sesiapa yang menggantungkan tangkal di sini, lalu dia diserahkan kepada tangkal tadi, bila mana dia gantung tangkal tadi, hilang tawakal dia kepada Allah Ta'ala, maka dia Allah Ta'ala lek ke dia. Lek ke dia. Maknanya kalau pergantungan dia tu sepenuhnya kepada benda tu tadi, semata-mata zahir, maka dia diserahkan kepada perbuatan dia tadi. Maka tiada lagi pertolongan Allah SWT kepada diri dia. Jadi hadis ni maknanya kalau mengikut pendapat ulama yang kata boleh gantung tangkal ni, maknanya hadis ni tidak secara mutlak larangan lah. Maknanya hak talih kepada talih di sini, gantung di sini, maknanya orang yang hilang langsung tawakal dia kepada Allah Ta'ala. Hadis ni selain daripada yang boleh kita faham berhubung dengan masalah gantung azimat ni, hadis ni juga dia berkait dengan tawakal lah. Tawakal. Tawakal dalam segala perkara sebagai satu kaedah. Maknanya kita gapo-gapo ni kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Sama ada benda tu ada kepada kita sebab zahir ke, sebab tidak zahir ke, gapo-gapo pun kita kena bergantung, berharap kepada Allah SWT. Terutamanya pergantungnya hati kita. Kadang-kadang orang kita aku susah tak apalah, ada lah adik-beradik akan tolong, saya sayang akan tolong. Jadi bergantung macam. Supaya kita mari masjid lah. Tinggal emas. Tak apalah, ada orang jual di kaunter. Tak apa, ada. Jadi pergantungan itu ada semacam. Jadi bukan pasal itu yang dikehendaki oleh syarak. Syarak nak kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Bukan kata kita ni kalau pergi Kuala Lumpur, tak apa. Kuala Lumpur tu nampak dah. Sampai Kuala Lumpur, kita makan nasi mau kahwin ni, tidur mau kahwin ni. Pergantungan kepada orang. Ada dah tepat kita nak minta tolong. Jangan gitu. Kalau kita tak ada pitih pun, kena ingat Allah. Bukan kata aku tak ada pitih ni, bulan ni nak jumpa siapa, bulan lepas jumpa orang tu dah. Jadi nampak selalu makhluk tu. Jadi bila dia tu dalam segala keadaan, dalam segala kesusahan, dia nampak hanya pada makhluk, tidak nampak pada Allah SWT, maka selama itulah dia tidak akan menemui jalan penyelesaian dalam hidup dia. Payah semacam. Maka untuk mendapatkan pertolongan dalam kehidupan ni, dia kena hati dia tu gantung kepada Allah SWT, tidak boleh gantung kepada makhluk. Jadi hadis ni selain dalam bab larangan gantung azimat, hadis ni juga merakumi dalam bab tawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian Imam Tirmizi sebut di sini, Abdullah bin Mukaim itu tidak mendengar daripada Nabi. Maknanya hadis tu dia tak ada dengar daripada Nabi. Cuma dia ni dah zaman Nabi ni, Nabi atas surat. Maknanya
kaum dia jauh daripada Nabi itu menerima surat yang dihantar oleh Nabi SAW kepada dia. Itu lebih kurang masuk kataba ilaina Rasulullah. Nabi hantar surat kepada kami. Kemudian riwayat satu lagi itu sama makna. Bab ini diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir. Iaitu hadis mana? Hadis riwayat Imam Ahmad. Man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lahu. Sesiapa yang menggantung tamimah, Allah SWT tidak akan menyempurnakan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Sesiapa yang menggantungkan wada'ah, maknanya perlindungan, maka Allah SWT tidak jaga dia. Jadi kita boleh faham di sini Nabi SAW nak suruh kita ni bergantung kepada Allah SWT dalam perkara-perkara kesembuhan ni. Jangan bergantung kepada sesuatu yang tradisi ni. Sebab menggantungkan tamimah di sini zaman dahulu ni umumnya banyak capu lagi dengan benda yang terlarang. Jadi peringkat mula-mula tu bolehlah kita katakan larangan ni supaya sahabat ni jangan ada azimat takut masa tu capu lagi. Seperti mana jampi lah. Kalau Nabi kata jampi tu syirik tu, mana merujuk pada peringkat awal, jampi ni mana Nabi tidak semak semua lagi. Sebab tu dalam hadis tunjukkanlah kepada aku jampi hak kamu baca. Sebab Nabi nak cek jampi hak kamu baca ni ada syirik atau tidak. Mana tak ada syirik boleh. Jadi sama juga macam dengan tangkal ni, azimat ni, kalau tertulis nama Allah Ta'ala tak apa, kalau tidak tak sah, tak boleh. Ini bab berhubung dengan tabridil humma bil ma', menyejukkan orang yang menyejukkan demam dengan air. Dalam bahasa Melayu kita panggil jelung. Kita pun guna kaedah ni. Orang-orang yang demam ni kita sejukkan dia tu dengan air. Sebab apa Nabi SAW kata al-humma, mana demam itu faurun, yakni faihun, mana hembusan, wak, bahan daripada api neraka. Maka hendaklah kamu sejukkan dengan air. Ini arahan Nabi lah. Arahan Nabi ni dia bersifat perubatan. Bersifat nasihat perubatan. Tetapi hal ini dikatakan sebagai panduan umum. Dia tidak terperinci. Maknanya bila kita nak pakar, kena tengok keadaan lah. Kena tengok keadaan. Sebab Nabi ayat ni umum. Seperti Nabi kata habbatus sauda, penawar kepada segala penyakit. Madu penawar kepada segala penyakit. Jadi hak Nabi sebut tu, hak Quran sebut madu sebagai penawar tu, itu masih lagi sesuatu yang umum. Dan seperti mana yang kita maklum, banyak-banyak bab ni, banyak-banyak perkara, banyak-banyak bidang ni, perubatan lah hak paling banyak perincian. Jadi hak Nabi ayat pada kita benda yang ringkas, benda yang bersifat kaedah. Hak apa yang kita hadapi, hak apa yang kita alami ni, tak. Dia berbeza-beza. Bila begitu dia perlu kepada perincian. Jadi demam macam mana boleh disejukkan dengan air ni? Setara mana? Tak apalah. Kita tengok lepas ni. Jadi Nabi kata demam itu hembusan daripada api neraka. Jadi min di sini boleh ditafsirkan dengan dua maksud. Min ni min bayaniyah ataupun min ibtidaiyah. Kalau kata min ibtidaiyah, mana panah yang dihadapi oleh seseorang itu
Mari dia tu mari daripada neraka. Mana Allah Ta'ala awak mari daripada neraka singgah pada orang tu tadi untuk dia ingat, untuk menyedarkan dia supaya dia takut pada azab Allah Ta'ala, supaya dia bertaubat, buat amal soleh, buat amal kebajikan. Maknanya mari daripada neraka, mengingatkan dia tu kepada azab Allah Ta'ala. Itu kalau kita kata min ibtidaiyah, mana berpunca daripada neraka. Itu orang panggil dengan makna hakiki. Dengan makna hakiki. Satu tafsir lagi, min ni min bayaniyah. Mana min ni sebagai satu keterangan. Yang ni apa? Bila kita terjemah, demam ini satu bahan dari jenis api neraka. Jadi min di sini dengan arti dari jenis. Bila dari jenis, mana sepertilah pesing. Mana panah-panah ni pesing api. Sifat api. Maknanya kepanasan ni sama seperti kepanasan api neraka. Jadi panah api neraka ni dapat dipadamkan dengan air. Mana dapat dipadamkan dengan air semaya, dengan berwudu, dengan kamu semaya mendapat redha Allah Ta'ala, maka kamu dapat memadamkan api neraka. Maka begitu juga di sini, panas kerana demam ni dapat dihilangkan dengan disujudkan dengan air. Jadi ini dengan maksud tasbih. Tasbih perumpamaan. Bawah tu dalam perenggan keberapa tak tahulah, kalau ada perenggan yang ketiga. Wa qad jaa fi haditsin akhrajahu Bazzar min hadithi Aisyah bi sanadin hasan wa fil bab an Abi Umamah inda Ahmad wa an Abi Raihana inda Tabrani wa an Ibnu Mas'ud fi Musnad Syihab al-humma hazzul mu'min minan nar. Demam-demam ni bahagia orang mukmin dari neraka. Mana orang mukmin ni tak masuk neraka. Tapi orang mukmin ni bahagia dia kena untuk dia khabar, dia sedar, mari demam. Mari demam. Mana mari demam tu? Maknanya Allah SWT nak suruh orang mukmin ni rasa tentang azab api neraka. Rasa tu macam mana supaya dia ni dapat ingat pada Allah Ta'ala, supaya dia dapat bersabar. Jadi bahagian orang mukmin daripada api neraka itu adalah demam. Wa hadza kama taqaddama fi haditsil amri bil ibrad an shiddatul harri min faihi jahannam. Ini supalah hak kita belajar dalam hadis melewatkan zuhur, ibradu zuhri. Nabi kata iza shtaddal haru fa abridu bi zuhri. Bila panas sangat di musim panas ni, kamu tunggulah semaya zuhur tu sehingga waktu redup, sejuk. Kerana kepanasan matahari itu daripada hembusan api neraka. Wa anna Allah azina laha binafasain. Allah Ta'ala telah membenarkan api neraka ni bernafas 2 kali. Maknanya kalau kamu rasa panas sangat tu, maknanya itu wak daripada api neraka. Satu nafas lagi, nafas hak sejuk zamharir. Mana hak rasa sejuk sangat yang kamu rasa terima tu, nyocok tubuh tu, itu hembusan zamharir. Neraka juga, mana neraka sejuk. Waqila balil khabar warada mawridat tashbih. Jadi ada yang kata maksud hadis ni sebagai tasbih. Maknanya panah demam ni macam api neraka. Bukan api neraka, bukan berpunca daripada api neraka, tapi jenis seperti api neraka. Wal makna anna hural humma, panasnya demam itu serupa dengan panas neraka Jahannam.
tambihan linufus, sebagai peringatan kepada manusia ni terhadap sangat panasnya api neraka. Jadi kepanasan yang kuat ini sama seperti hembusan wap api neraka. Itu kalau orang duduk yang dekat dengan dia lah. Fa'abridu, maka sejukkanlah. Fa'abridu ni dia boleh baca dengan dua. Boleh baca dengan dua. Satu fa'abridu, satu lagi fabradu. Ataupun fabrudu dengan bagi depan ra. Jadi hadis ni maknanya menunjukkan kepada kita satu kaedah, kalau demam sejukkanlah dengan air. Jadi kita pun buat lagu ni juga, anak kita demam dak. Panggil jelung tu, mana basah kain lap habis tubuh tu untuk sejukkan kepanasan. Kata Khattabi dan ulama yang lain, ada setengah doktor-doktor ni dia buat nganying dengan hadis ni, kata dia. Dengan dia kata, mana boleh mandi orang demam ni? Sebab mandi orang demam ni menyebabkan bahaya, boleh mati. Mana memandikan orang yang demam ni boleh menyebabkan seseorang itu mati. Menyebabkan apa? Menyebabkan bahan-bahan beracun tu terperangkap dalam tubuh. Wap tu tidak dapat keluar tubuh. Jadi hak panas tu bila campur sejuk tu dia akan bertindak balas dalam tubuh. Mudah kita kata nyetok lah. Nyetok. Jadi seolah-olah dia buat kias lagu ni lah. Gelah dah. Gelah kita isi air batu. Kita curah air batu, pun curah air panas. Dah. Ya kira-kira pecah lah. Dia buat kira air, mana demon ni buat kira air bahawa tubuh manusia lagu tu lah. Hak demam panas-panas tiba-tiba suruh mandi. Itu menyebabkan nyetok. Nyetok bahasa standard ke apa tahu nyetok ni. Nyetok, kejang, kejang, krem. Khattabi kata, ni salah ni. Salah orang yang mengaku dia ahli ilmu. Jadi dia mau tu kritik dak. Dia mau tu kritik, mana boleh mandi ke orang ni hak demam ni mati. Jadi jawapan di sini, ya. Pertama sekali dalam hadis ni bila sebut suruh mandi? Dalam hadis ni tak suruh mandi. Dia mau kata mandi tu bila? Walaysa fil hadis sahih bayanul kaifiyah. Dalam hadis sahih ni tak sebut kaifiyah ni. Sejuk dengan air ni tak disebutkan kaifiyah macam mana. Suruh mandi pun tak ada. Apatah lagi kita nak kata mesti mandi. Hak hanya ada dalam hadis ni al-irsyadu ila tabridil humma bil ma. Dalam hadis ni hanya terdapat panduan supaya menyejukkan demam dengan air. Jadi itu umum tu. Umum. Tak ada secara khusus ni. Kena mandi tak ada. Maknanya sejuk kira biar sejuk. Maknanya seolah-olah Nabi nak kata kamu gunalah sesuatu yang dapat merendahkan suhu orang demam. Jadi kalau pengalaman satu masyarakat, dia jelung. Kalau setengah masyarakat tu, biar dia minum air sejuk ke, duduk di tempat yang sejuk ke, mana demam-demam, kita letak di tempat yang panas. Naik lah panas dalam air dia lagi, panas luar lagi. Maknanya benda tu luas lagi. Jadi dalam hadis ni tak ada sebut secara khusus kena mandi.
Jadi maksud Nabi di sini wa inna ma qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam istimal al-ma'i ala wajhin yanfa. Guna air dengan cara yang dapat memberi faedah. Itu Nabi suruh. Falyabhas an zalikal wajhi. Kena carilah cara nak guna tu lagu mana. Seperti kita sebut tadilah, Nabi hanya menyebutkan kaedah secara umum. Secara terperinci tu kita kena kaji. Macam mana suhu kepanasan orang demam tadi dapat diturunkan dengan menggunakan air macam mana. Jadi tidak terdapat dalam hadis-hadis cara mandi itu macam mana. Jadi atas doktor lah dia kena kaji suhu setahun ni, umur setahun ni, demam ni demam jenis demam gapo. Kena tengok musim mana. Sekarang ni musim sejuk kau musim panas. Orang demam musim sejuk, boleh kau dia mandi. Orang demam musim panas, sesuai kau dia mandi. Tu kena kaji, kena tengok. Sebab cara nak sejuk ni boleh jadi dengan renjis air sedikit. Ataupun basuh baju, dah basuh tangan. Jadi kata Al-Mazari, salah seorang daripada pensyarah kitab Sahih Muslim, la syakka anna ilmu tib min aktsaril ulumi ihtiyajan ila tafsil. Sesungguhnya ilmu perubatan ni adalah ilmu yang paling perlu kepada perincian. Itu kata ulama. Sebab itulah bila kita ambil kata-kata Al-Mazari ni ini menjadi panduan kepada kita nak nilai hak ada sekeliling kita ni. Orang panggil perubatan sunnah. Makan dia sunnah gapo dak jadi cepatlah dia guna produk sunnah, perubatan sunnah, perubatan Islam. Jadi memanglah Nabi ayat madu tu sebagai ubat, habbatus sauda ubat. Tapi nak makan banyak mana, bila nak makan nyakit gapo tu Nabi tak ayat. Dan kita pun bicara dah itu. Banyak Nabi sebut kaedah, kita lah kena kaji. Ulama pun sebut di sini. Mana Nabi sebut air dapat memberi rawatan kepada orang demam ni, maka kita kena kajilah. Ulama ataupun ahli perubatan kena kaji macam mana yang dikatakan cara yang bermanfaat sesuatu bahan tadi. Jadi kata Al-Mazari, ilmu perubatan ni adalah ilmu yang paling banyak perlu kepada perincian. Jadi sekarang orang duduk jual sebagai ubat. Sebagai ubat, goni ubat, Arabic gum ubat. Kejut doktor. 100 penyakit boleh ubat. Cara lagu mana? Supaya. Di buku saya tu 20 penawar untuk penawar pada 20 penyakit. Cara guna lagu ni. 20. Cara guna tu serupa. Tu tak adil, tu salah. Dia penyakit ni, orang ni lagu ni. Penyakit sama. Orang ni darah tinggi. Darah tinggi ni banyak jenis. Ada darah tinggi 140. Ada darah tinggi 180. Tak sama. Jadi dos tu kita tu hak jual tulis dos sekian-sekian. Padahal hak Nabi sebut tu umum lagi. Dikatakan Arabic gum ni man nawasalwa. Betul ke? Betul ke itu sebagai ubat? Dia sebagai makanan berkhasiat ke dia sebagai ubat? Kena ambil kira belaka tu. Kita nak makan madu sebagai makanan, kita nak ganti gula, tu boleh diterima. Tapi nak jadikan madu ni sebagai ubat orang cimani ke orang buah pinggir boleh ke? Sebab itulah Al-Mazari kata di sini, bab perubatan ni dia kena banyak kajian, banyak perincian.
Sehingga seorang yang sakit ni, sesuatu tu dah pada satu ketika adalah ubat bagi dia. Yakunu syai'u dawa'ahu fi sa'atin. Satu ketika benda tu jadi ubat pada dia, summa yasiru da'an lahu fi sa'ati allati taliha. Tetapi lepas pada tu jadi penyakit pula. Kita kata madu tadi, dah. Madu tu jadi ubat. Dia pun makan, dah. Teh diabetes, teh gula, tinggi gula. Naik, 18 gula. Kata awak makan apa? Makan madu ke ubat? Doktor kata tak boleh. Jadi hak jadi ubat tu tiba-tiba jadi penyakit pula pada dia. Sebab apa? Kerana ada sesuatu yang mari kepada dia. Li'aridin ya'ridu lahu min ghadabin yahmi mizajahu masalan. Mari sesuatu, maknanya tak setuju angin lah dengan mizaj dia. Maknanya kita ni, dalam tubuh kita ni dia ada mizaj. Ada sifat dalam tubuh kita ni. Tubuh kita ni dia ada panas, dia ada sejuk, dia ada kering, dia ada lembab. Jadi gapo-gapo nak masuk dalam tubuh kita ni, dia kena sesuai dengan mizaj kita. Katalah orang ni dia tubuh dia sejuk, mizaj dia sejuk. Jadi kalau dia makan sayur labu, dak. Makan sayur labu, cecah tanai pula dengan budu. Lepas pada tu cuci mulut dengan wadakong. Selak lah. Sebab barang tu barang sejuk belaka, labu, terung, dokong, dak. Jadi maknanya benda tu tak sesuai dengan mizaj dia. Jadi mizaj orang sakit ni lagi lain. Jadi kadang-kadang benda tu ubat masuk dalam tubuh dia sakit, tidak jadi ubat. Malah menambahkan sakit dia. Jadi bila sesuatu tu berlainan mizaj, sesuatu mizaj yang masuk dalam tubuh dia, bila berlainan, bertembung mizaj, maka cara nak rawat pun berubah juga. Contoh tu banyak kata dia. Jika diandaikan ada kesembuhan bagi seseorang dengan satu benda, tidak semestinya dengan benda tu tadi akan memberi kesembuhan kepada orang lain. Orang kita kan, dia pergi ziarah sakit. Kata sakit gapo ni? Sakit darah tinggi. Kita ada ubat ni. Ya. Dia mau tu makan jadi-jadi. Jadi kita pun pada orang kawan ni, bawa orang tu sembuh dengan ubat ni. Jadi kita pun cadai pada dia. Sedangkan dua orang yang berbeza. Jadi dua orang yang berbeza tentu mizaj yang berlainan. Orang ni sakit ni tahap berapa? Berapa keadaan dia sakit, lama mana, tak serupa dah. Jadi kita menawarkan perubatan kepada rawatan kepada orang dalam keadaan kita tidak ahli. Itu bahaya. Mana dua individu ni dia tidak semestinya ubat yang sama. Para doktor sepakat mengatakan bahawa penyakit yang sama ni kadang-kadang rawatan dia tu berbeza-beza mengikut umur. Kecil manis budak dengan kecil manis orang tua. Lain tak serupa. Penyakit ni mari musim panas, penyakit tu mari musim sejuk. Lain. Begitu juga kebiasaan orang. Orang. Dia ada orang darah tinggi. Orang ni darah tinggi sebab tidur lewat malam. Orang ni darah tinggi. Tapi tidur awam macam. Orang ni darah tinggi jenis makan kambing sama. Orang ni darah tinggi. Sebab lain. Jadi banyak perkara. Pemakanan. Begitu juga. Keadaan dia tu. Kalau tubuh antibody dia lemah. Jadi macam-macam tu. Kemudian ada satu hadis. Hadis ni hadis Tirmizi juga. Kita akan jumpa nanti. Iza asaba ahadakumul humma fa innal humma qit'atun minan nar falyutfi'ha anhu bil ma' falyastanqi' fi nahrin jarin wal yastaqbil
jiryatah. Bila mana seseorang itu terkena demam, sesungguhnya demam itu satu kepingan daripada neraka, satu cebisan daripada neraka, maka hendaklah dia memadamkan demam itu dengan air. Maka hendaklah dia berendam dalam sungai yang mengalir, dan hendaklah dia lawai arus. Jadi dalam hadis ni menunjukkan kepada kita satu kaedah lah. Jadi mungkin Nabi tengok orang ni ataupun orang Madinah jenis lagu ni, maka Nabi ayatlah perubatan lagu ni. Untuk orang lain mungkin tidak sesuai. Jadi kalau ada terdapat dalam setengah hadis cara menghilangkan demam seperti kita sebut tadi, berendam dalam air apa semua ni, kena selai pula. Wal yaghmis fihi salasa ghamasatin salasata ayamin, dia kena selai dengan 3 kali selama 3 hari. Fa illam yabra fi salasin fa khamsun, kalau 3 kali pun 3 hari pun tak jadi, 5 hari pula. Fa illam yabra fi khamsin fa sab'un, kalau 5 hari tak jadi, seminggu. Fa illam yabra tak jadi 7 hari, 9 hari. Fa innaha la takadu tujawizu tis'an biiznillah. Insya-Allah, dengan izin Allah Taala, dia tak lebih daripada 9 hari. Jadi hadis seperti ini ini mungkin berbeza mengikut tempat lah. Sungai kena tengok juga sungai. Kalau sungai degah, tak ada 3 hari, hari tu juga hanyut. Dah lah demam, ketak-ketak-ketak. Yang hanyut pergi. Boleh 12 kita nak buat lagu ni. Tak boleh. Sebab itulah kena tengok molek, perinci itu penting. Jadi Nabi ayat secara umum, kita bila nak praktik ni kena tengok pula keadaan kita. Ini seperti yang Nabi katalah, la tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baw walakin syariku aw gharibu. Jangan kamu menghadap semasa buang air kecil kau buang air besar, jangan, tetapi hendaklah kamu hadap ke timur, ke barat. Jadi hak Nabi kata ni merujuk pada orang Madinah. Sebab orang Madinah ni kalau dia menghadap ke timur, itu bukan arah kiblat. Kalau dia menghadap ke arah barat, itu bukan arah kiblat. Tapi kalau kita ni menghadap ke timur, itu arah kiblat kita, tak boleh. Kalau kita menghadap ke barat, itu arah kiblat kita, tak boleh. Jadi ni orang panggil satu hadis tu kena tengok konteks masa dia, konteks tempat. Orang panggil bu'dul zamani wal bu'dul makani. Ada dimensi masa dan tempat bagi sesebuah hadis. Kemudian hadis yang terakhir ni, Ibnu Abbas kata Nabi SAW mengajar kepada mereka ni, makna kepada kami semua ni, kepada sahabat-sahabat ni, doa kerana demam dan segala jenis penyakit-penyakit. Kalau ada rasa sakit tu, baca ni. Bismillahil kabir, a'udzubillahil azim, min syarri kulli irkin na'ar. Min kulli irkin na'ar ni maknanya darah yang kata di sini maknanya bekok orak tu, sehingga kalau keluar darah tu dia akan keluar secara memancuk. Mana bahaya. Dan juga minta jauh daripada kejahatan api neraka. Kemudian babu ma ja'a fil ghilah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.